Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawaitu li'atikaf sunnata lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, yang saya hormati Nazir Masjid dan juga Tuan Imam, Tuan Bilal dan yang saya kasih tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan lihat, kita dah masuk dalam bulan Zulqa'dah. Dalam bulan Zulqa'dah ini dah menghampiri untuk kita masuk bulan Zulhijjah yang mengumpulkan beberapa ibadat yang agung dalam Islam. Antaranya ibadat raya haji, yang ibadat korban, dan juga puasa pada hari Arafah, dan ada beberapa ibadat yang lain yang dianggap besar dalam bulan Zulhijjah. Kita lihat pada malam ni insya-Allah mengenai dengan ibadat korban. Perkara pertama, bila sebut tentang ibadat korban, dia satu ibadat, satu bentuk ibadat yang besar daripada beberapa ibadat yang lain. Kerana ibadat korban ini adalah ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara penyembelihan. Sebenarnya sebut tentang sembelih, semua sembelih. Kita nak makan daging lembu, kambing, nak ayam pun sembelih. Cuma sembelih pada bulan Zulhijjah, antara 10 Zulhijjah dan juga 11, 12, 13, dia special. Bila kita niat kerana Allah Ta'ala, niat korban, maka dia akan mendapat ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu amalan tersebut mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara penyembelihan dan juga menumpahkan darah binatang korban. Itu seafdal qurubat ataupun ibadat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Dan datang beberapa nas, teks daripada syarak, iaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih binatang korban ini mendekatkan diri kepada Allah, seperti mana dalam suratul Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, kamu solatlah kerana Allah, semayang hari raya dulu, wanhar, kemudian barulah kamu melaksanakan ibadat korban. Satu jamaah di kalangan ulama tafsir menyatakan an-nusuk, ibadat haji ini fi yaumil adha, pada hari adha, pada hari raya Aidil Adha. Mereka menyatakan solat hari raya fasalli li rabbik wanhar, dan juga sembelih korban pada hari raya Aidil Adha. Ulama berbeza pendapat mengenai tafsiran ayat yang kita bacakan tadi dalam beberapa pendapat. Pendapat yang paling kuat yang ditarjihkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir dia menyatakan ayat tersebut umum, bermaksud jadikan solat kamu semuanya, semua solat kamu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada niat selain daripada Allah. Seperti itulah kamu menjadikan ibadat korban kamu semuanya, tak kira kambing ke lembu ke apa ke, semuanya hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, ibadat korban satu ibadat yang berulang-ulang setahun sekali. Dia bukan sekali seumur hidup, tidak, berulang-ulang setiap tahun. Perkara yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, sebahagian di kalangan ulama mewajibkan ibadat ini, ibadat korban, sebahagian mazhab. Di sisi ulama kita mazhab Syafi'i, ibadat korban bukan satu ibadat yang wajib, tetapi ibadat yang dituntut, yang digalakkan dalam Islam. Dan satu ibadat yang diulang-ulang setiap tahun, sesungguhnya sebahagian di kalangan ulama mewajibkan perkara ini. Jadi tak dapat tidak, kita sebagai seorang Muslim, seorang Islam yang beriman, hendaklah kita patuh kepada perintah Allah dan juga belajar mengenai ilmu hukum hakam dalam bab ibadat korban. Perkara yang keempat, ibadat korban adalah satu ibadat berbentuk mal, berbentuk harta dan juga berbentuk badan. Sebab ada ibadat yang bukan sekadar harta,
tetapi badan sekali kena buat. Seperti ibadat haji. Ibadat haji orang tak ada duit tak boleh pergi. Kemudian dia kena badan sihat. Tambah-tambah tahun ni ibadat ibadat haji untuk syarat untuk pergi ke ibadat haji ni agak ketat. Siapa yang tak cukup syarat dia seperti mana yang dikehendaki, maka tak boleh untuk pergi haji, terutama dalam urusan medical check up. Cukup dititik beratkan kerana staf tabung haji tak cukup, jururawatnya dengan doktornya semua sekali tak cukup untuk merawat pesakit-pesakit Malaysia yang ramai sakit di sana. Justru itu dalam bab ibadat haji, terutama pada tahun ni lah, selepas PKP ataupun musim Covid yang lalu, tahun ni agak diperketatkan, dan tahun-tahun yang berikutnya lah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, saya akan menunaikan ibadat haji juga pada tahun ni, iaitu pada 6 hari bulan 6, pada minggu akan datang insya-Allah. Pada minggu akan datang insya-Allah saya akan menunaikan ibadat haji. Tak tahu trip ke yang ke berapa lah, KT yang ke berapa, 6 hari bulan 6 lah. Okey. Kemudian kita lihat amal ibadat ini ada beberapa jenis. Ada pertama ibadat yang berbentuk harta semata-mata, seperti sedekah. Sedekah ni harta semata-mata. Ada berbentuk badan, dia tak kena-mengena dengan harta, seperti puasa dan juga solat. Ada beberapa bentuk ibadat yang berkongsi, yang dikombine sekali, harta dan juga badan. Seperti mana ibadat haji yang saya sebutkan tadi, fafihi juz'un mali nafaqah wazat warrahilah. Sebab dalam ibadat haji bukan sekadar harta, bukan sekadar badan, tetapi diperlukan bekalan yang cukup, bukan sekadar untuk diri orang pergi haji, untuk bawah tanggungan isteri dan juga anak-anak dia. Kemudian an-nahar, ibadat korban, itu juga ibadat yang memerlukan harta sebab nak beli binatang korban. Dan juga badan ni al-qiyam bin nahar, iaitu syarat untuk penyembelihan. Cuma orang yang tak mampu sembelih, dia boleh lah. Ada orang pitam tengok darah ni, boleh wakilkan kepada pihak surau ataupun masjid, kepada orang lain, tak jadi masalah. Perkara yang kelima, ibadat korban adalah satu perkara sunat daripada Nabi SAW, dan sepatutnya ke atas orang Islam untuk belajar hukum hakam fiqh mengenai dengan ibadat korban, dan perlu disebarkan kepada manusia mengenai hukum hakam ibadat korban. Sebab apa dia penting? Sebab dalam bab ibadat korban ini, untuk pengetahuan tuan-tuan, ada sebahagian masjid atau surau disebut ibadat berapa tahun ni satu bahagian. Ada yang tak disertakan, sebab dalam jual beli kena jelas. Seperti mana tuan-tuan tahu, tak kira kita nak beli apa pun, walaupun kita meletakkan kepercayaan yang penuh kepada masjid surau, memang kita tahu masjid surau akan menguruskan wang kita sebaik mungkin, tetapi ketelusan dalam muamalat itu amat dititik beratkan dalam Islam. Jadi kita kena tahu harga. Kita kata macam mana nak tahu harga lembu? Sebab setiap lembu tu harga berlainan. Kalau kita tak tahu harga yang tepat, kita boleh buat lingkungan. Mungkin dalam tahun ini lembu dalam lingkungan 6,500 ke 7,000 antara tu. Kemudian yang baki ini kita akan, yang baki untuk pengurusan ibadat korban, untuk beli makanan ke, air ke, untuk beli plastik ke apa ke, untuk pengurusan ibadat korban. Ataupun yang nak satu cara yang lain, harga lembunya berapa, lebih kurang contoh 6,500 ke 7,000. Satu bahagian adalah 950. Yang baki kita akan ambil 100 untuk pengurusan. Dan yang sekiranya ada baki juga akan masuk ke tabung masjid. Itu adalah ketelusan dalam muamalat. Sebab dalam bab wakalah, wakil tak boleh diambil upah walaupun 1 sen. Tak boleh diambil upah walaupun 10 sen. Sebab wakalah ini, wakil ini hanyalah kita membantu. Membantu tak boleh ambil duit. Tuan-tuan, kalau ada orang tempah kepada kita untuk kita balik Terengganu beli keropok leko 1 kilo, kita beli tak boleh ambil upah. Kita hanya ambil duit berapa nilai keropok leko yang kita beli tersebut, itu saja. Kalau nak ambil upah kena bagi tahulah. Saya ni harga keropok leko begini, saya nak duit untuk upah
pembelian, pergi ke tempat kedai yang tuan nak tu, ini upah dia kena jelas. Itu dipanggil al-wakalah bil ujrah. Hukumnya seperti sewaan, sama dalam bab sewaan. Okey, perkara yang ketujuh, ibadat korban ini ta'ti yauma farhin wa surur, dia datang pada hari kegembiraan, asna ada al-hajij, ibadat al-haji, ketika mana jemaah haji pada ketika itu sibuk menunaikan ibadat haji, ibadat nusuk. Ataupun udhiyah, ibadat korban ini datangnya selepas ibadat. Ibadat apa tu? Fi ashri Zulhijjah liman lam yahuj, pada 1 sampai 10 Zulhijjah bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Sebab 1 sampai 9 Zulhijjah ini adalah hari yang terafdal, 1 sampai 10 lah, hari yang terbaik dalam Islam, hari yang terbaik di kehidupan dunia. Jadi justru itu perbanyakkan amalan 1 sampai 10 Zulhijjah, dan 10 Zulhijjah itu adalah hari ibadat korban. Selepas mana bertungkus lumus, kita habiskan masa untuk memperbanyakkan ibadat pada 1 sehingga 9 Zulhijjah. Kita lihat masalah yang kedua mengenai dengan definisi udhiyah, ibadat korban. Okey, bila sebut tentang ibadat korban ini, dalam bahasa Arab ada disebut udhiyah, idhiyah, ada disebut dengan udhiyah, ada disebut dengan idhiyah. Semuanya betul, semuanya adalah dipanggil sebagai binatang korban. Kita lihat apakah definisi dari sudut istilah udhiyah ini, ibadat korban, satu nama untuk binatang yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermula pada hari raya Aidil Adha sehinggalah akhir hari-hari tasyrik, dengan syarat-syarat yang dikhususkan, yang kita akan sebutkan insya-Allah. Kemudian ada beberapa poin yang kita nak sebutkan di sini. Di antaranya, yang pertama adalah penyembelihan. Masuk wa yadkhulu ma'ahu an-nahru, penyembelihan. Tak kiralah sembelih unta, lembu, kambing. Dan perkara yang kedua adalah al-an'am, binatang ternak. Dia tak boleh sembelih kuda, kuda tak termasuk binatang korban. Tak boleh sembelih ayam, ayam tak termasuk binatang korban. Binatang ternak. Yang dimaksudkan binatang ternak adalah unta, lembu, kambing, kambing biri-biri. Kambing biri-biri itu kita panggil kibash, kambing biri jantan dipanggil kibash. Ataupun kerbau termasuk di kategori lembu. Dan perkara yang ketiga iaitu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sembelihan tersebut bukan sembelihan seperti hari-hari biasa. Perkara yang keempat, masa dia bermula hari raya Aidil Adha, selepas solat-solat hari raya Aidil Adha sehinggalah sampai hari tasyrik, 11, 12, 13 sebelum maghrib. Itulah disebut hari penyembelihan, hari-hari ibadat korban. Masalah ketiga mengenai pensyariatan ibadat korban. Ada dalil daripada Quran, hadis dan juga ijma'. Yang pertama sekali dalil daripada Quran dalam suratul Haji ayat ke-36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Binatang korban wal budna, iaitu unta, yang Allah Ta'ala jadikan unta ini untuk kamu sebagai syiar Allah, untuk kamu sembelih dia. Unta, lembu, kambing, kerbau, fahiya min a'lami dinillah, dia adalah di antara tanda syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua kita bagi tahu pada awal ini, fasalli li rabbika wanhar. Kemudian kita lihat yang seterusnya mengenai dengan sebenarnya dalam tafsir fasalli li rabbika wanhar ini ulama berbeza pendapat mengenai tafsir itulah. Fasalli li rabbika wanhar, ada yang menyebutkan salli, sembahyang fardu. Kemudian wanhar meletakkan tangan di atas tangan. Wanhar. Ada yang menyebut fasalli li rabbika wanhar, sembahyang fardu, letakkan tangan kamu di atas dada ketika solat, letak tangan di atas dada. Ada yang tafsirannya sembahyang kemudian sembelih korban. Itu yang kita peganglah.
Kemudian dalil daripada Quran juga, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'alaiha ma liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat kami Allah Taala jadikan mansakan, satu tempat ibadat, satu ibadat, liyadhkuru smallah, supaya mereka sebut nama Allah, 'ala ma razaqahum, ke atas apa yang Allah Ta'ala beri rezeki kepada mereka, iaitu binatang-binatang korban atau binatang ternak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyariatkan pada setiap umat untuk penyembelihan, setiap umat. Wa ma syara'a lana qad bayyanahu lana nabiyyuna. Adapun pensyariatan kita tentang ibadat korban seperti mana Nabi kita terangkan dalam hadis. Kita lihat hadis yang pertama daripada Anas bin Malik. Itu semua dalil daripada Quran. Kita sebut 3 dalil Quran, suratul Hajj, suratul Hajj juga, dan juga yang ketiga suratul Kausar. 3 dalil daripada hadis. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas kata Nabi SAW akan sembelih 2 kibas yang bertanduk yang warna putih. Sebab apa bertanduk? Bertanduk lebih baik daripada yang tak bertanduk. Sebab tu Nabi pilih bertanduk. Sebab apa warna putih? Kerana warna putih ini lebih baik daripada warna-warna yang lain. Sebab tu bukan sekadar ibadat haji je kita pakai apa nama kain ihram putih. Dia ihram warna lain pun boleh. Yang penting jangan jahit. Cuma sunat warna putih sebab Nabi suka warna putih. Kita nak kafan ke orang mati warna putih, warna lain pun boleh. Kafan kain batik pun boleh. Yang penting tutup daripada kepala sampai ke kaki boleh. Tapi yang terbaiknya putih. Sebab tu Nabi kata wakaffinu mautakum. Kafankan kafankan mayat kamu dengan kain kafan warna putih. Perempuan untuk ibadat haji pergi Mekah, nak putih ke hitam terbaik? Putih juga sama, semua putih. Lelaki pun putih, perempuan pun putih, mati pun putih. Sembelih ibadat korban, binatang korban terbaik pun warna putih. Cuma yang banyak datang kita warna hitam. Warna hitam ni kalau ikut, dia ada beberapa level lah, level warna putih dan warna-warna yang berikut. Dan antara yang last, nombor 5 atau nombor 6 adalah warna hitam. Itu yang paling banyak yang kita dapat. Zabahahuma biyadihi, Nabi sembelih binatang 2 kibas tadi. Kibas ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu dipanggil kambing biri-biri jantan, itu kibas. Wasamma wa kabbara, Nabi baca bismillah, Nabi takbir. Wa wada'a rijalahu ala sifahihima, Nabi letak kakinya di tengkok binatang ni, kemudian Nabi sembelih. Jadi disunatkan bismillah dan juga takbir. Tak kira lah bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar ataupun bismillah Allahu Akbar, dua-dua boleh. Sebagai ulama kata tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ulama kata apa? Disunatkan. Sebab Ar-Rahman Ar-Rahim itu pengasih Allah terhadap binatang korban ni, supaya kita dapat makan. Ada kata tak sesuai, guna pisau tajam ni nak sembelih, sebut bismillah, cukup bismillah Allahu Akbar. Dua-dua pendapat boleh diguna pakailah. So dua ada dalam mazhab Syafi'i kita. Okey. Kemudian mana tadi dah hilang. Okey, kita lihat hadis yang berikutnya. Tadi hadis yang pertama, Nabi sembelih 2 kibas. Hadis yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila banu Adam ma amila banu Adam yawman nahar amalan ahabba ila Allah min hiraqatid dam wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Tak ada satu amalan anak Adam yang terbaik, yang lebih dikasihi di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding menumpahkan darah binatang korban. Sebab binatang korban akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk dia, dengan kuku dia, bulu dia, dan darah yang akan jatuh di sisi Allah, yang sampai di sisi Allah di satu tempat, itu lebih
awal berbanding jatuhnya darah binatang korban ke atas tanah. Sebelum jatuh ke bumi darah binatang korban, ibadat tersebut telah dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pesan, fatibu biha nafsan, yang elokkan hati kamu, ikhlaskan diri kamu sembelih binatang korban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ibadat korban ini, bukan kita datang untuk berseronok pada hari raya untuk bantu sembelih, tumbang lembu, bukan sekadar itu, tetapi itulah sebenarnya hari yang terafdal, perbuatan yang paling afdal kita buat. Bukan semata-mata untuk mendapat ganjaran duit ataupun daging korban. Lebih-lebih daging korban lah, daging korban tidak dibenarkan untuk mendapat sebarang upah, melainkan dapat barang-barang lain lah. Sekadar hadiah itu adalah dibenarkan. Jadi di sini hari yang perbuatan ibadat yang terafdal, tuan-tuan baca Quran pun tak afdal lagi pada ketika itu. Bantu ibadat korban. Tak boleh tumbang lembu, maka bungkuslah potong-potong daging kecil-kecil untuk masuk dalam plastik. Tak boleh juga masuk ikat plastik ataupun timbang ataupun asing-asingkan. Tapi selalu kerja orang tua-tua selalunya. Orang muda selalu dia buat kerja yang kuat sikit lah. Angkat lembu ataupun peha lembu, akad lembu telah disembelih, bahagian-bahagian dia pindah untuk dilapah ataupun dipotong kecil-kecil lah. Jadi itulah ibadat paling afdal. Cuma pada tahun yang lalu disebabkan baru lepas PKP ni, jadi sudah pasti sebahagian masjid surau tak bersedia. Ada yang termasuk masjid ni sekali lah, ambil tempahan daripada tempat penyembelihan. Cuma saya tak berapa puas hati lah, sebab tempat penyembelihan ni ramai sangat masjid yang minta, surau minta. Sebab sepatut dia kena tahu kemampuan dia. Kalau pekerja dia ada 5 orang, 10 orang, takkan dia nak ambil tempahan sampai 60-70 buah masjid. Jadi ikut kemampuan dia lah. Jadi kalau dia rasa tak mampu buat, dia bagi tahu pihak masjid. Kalau dia mampu tetapi lambat, maka bagi tahu pihak masjid. Bukan dah janji pukul 3, janji pukul 5, pukul 3, pukul 5 tu baru nak bagi tahu. Itu tidak sepatutnya berlaku lah. Ini antara sifat yang tidak baik, yang tidak jujur, boleh dikatakan tidak jujur lah. Sebab kita bila buka satu perniagaan bisnes, kita akan tahu kemampuan kita untuk kita handle satu perkara. Kalau tak mampu, kita bagi tahu. Kalau mampu tapi lambat, kita boleh bagi tahu petang tu mungkinlah dapat 2 ataupun 3, itu yang kami termampu, dan baki tu malam akan dapat. Okey, kalau pihak masjid sedia, pihak masjid dia terima. Tapi ni bagi tahu awal, insya-Allah saja. Tapi di luar kemampuan dia, itu perkara yang tak baik, yang tidak jujur sebenarnya dalam perniagaan. Kemudian masalah yang keempat, hikmah penyembelihan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging binatang korban, darah-darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa di kalangan kamu. Allah Taala bukan nak tengok kamu sembelih macam mana hebat, macam mana yang terbaik, tetapi Allah Ta'ala nak tengok takwa yang ada dalam diri kamu, keikhlasan kamu. Oleh yang demikian, perlu kita mengetahui tuntutan ataupun kita pelajari apa yang sepatutnya boleh dan tak boleh dilakukan dalam bab-bab ibadat korban ini. Perkara yang pertama tadi adalah takwa. Perkara yang kedua adalah syukur kepada Allah di atas nikmat Allah yang tidak terhitung. Allah Ta'ala kata, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Seperti itulah kami tundukkan binatang-binatang ini untuk kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab selalunya orang besar menguasai, makhluk yang besar menguasai makhluk kecil. Tapi berbeza dengan manusia. Manusia ni paling berat lah kita kata 100 kilo, ataupun lebih 110 kilo, ataupun standard 70-80 kilo aja berat badan manusia. Tapi dia boleh handle lembu yang 500-600 kilo, boleh handle unta yang mana beratus-ratus kilo. Ini tak mustahil.
Allah Ta'ala tundukkan semua ini untuk manusia. Kalau kita lihat di sebahagian negara-negara Arab, kanak-kanak yang tuntun unta, unta, kanak-kanak tuntun unta, berbelas berpuluh-puluh ekor unta akan ikut arahan kanak-kanak tadi. Ini perkara yang luar biasa yang kita lihat. Allah Ta'ala tundukkan makhluk ini hanya untuk manusia, binatang-binatang untuk manusia. Kemudian perkara yang ketiga, tauhidan lillah wa ubudiyatan lahu, sebagai mentauhidkan Allah dan juga sebagai perhambaan kita kepada Allah, buat bila kita melaksanakan ibadat korban. Perkara yang keempat adalah uswatan bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah ayah kita iaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya, apabila Nabi Ismail dah hampir ke usia remaja, usia baligh, pada ketika itu Nabi Ibrahim berkata, ya bunay, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi ni, anni azbahuka, aku sembelih kamu, lihat dalam mimpi, fanzur maza tara, maka kamu lihat apa pendapat kamu mengenai perkara ini. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, Nabi Ismail kata, wahai ayahku, buat apa yang diperintahkan kepada kamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah kamu akan dapati aku di kalangan orang-orang yang bersabar. Jadi ini semua gambaran bagaimana kepatuhan ubudiyah, perhambaan seorang hamba Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh. Tapi kita kena tahu ini mimpi Nabi. Mimpi Nabi satu bentuk wahyu lah. Mimpi kita bukan bentuk wahyu. Kemudian kita lihat, dikatakan ditukar ketika Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia, ditukar menjadi kibash. Datang perkara ini daripada Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Bahkan yang sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga, hadza huwal kibash allazi qabilahu Allah min ibni Adam, dia adalah kibash yang Allah Taala terimanya daripada anak Adam, penyembelihan ni kibash digantikan dengan Nabi Ismail. Sebab itu ulama menyatakan penyembelihan yang terafdal penyembelihan kibash. Di antaranya, kalau tak salah saya, pendapat Imam Malik, kibash antara binatang yang terafdal. Ulama Syafi'i tidak, binatang terafdal yang paling gemuk, yang paling banyak isi, yang paling banyak isi, paling banyak manusia boleh ambil manfaat, boleh makan, itu yang terbaik. Dalam sebahagian mazhab yang lain dikata kambing yang terafdal. Cuma ulama melihat dari sudut kesedapan, kelazatan daging kambing yang terbaik lah, daging kibash. Sebab kalau tuan-tuan lihat unta dengan kambing, kambing lagi sedap, sebab unta ni daging dia liat. Walaupun kita di Malaysia ni kalau diberi pilihan daging unta kita nak juga, sebab susah nak dapat, tapi sebenarnya daging kambing lagi sedap. Perkara yang kelima, hikmah penyembelihan korban ni atau tausiah alal muslimin, iaitu untuk memberi keluasan kepada orang-orang Islam, keluasan kepada atau tausiah alal ahli wal iyal wa umumil muslimin, untuk memberi makan daging korban ni kepada jiran tetangga, keluarga kita, dan umumnya seluruh kaum muslimin dan juga muslimat, dan juga jemaah masjid dan juga surau kita dapat makan, dapat merasai daging korban, dan dapat sekaligus dapat membantulah orang-orang yang berhajat, orang-orang fakir miskin. Nabi SAW menyatakan, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin lillah, hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan juga hari untuk mengingati Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah. Jadi 11, 12, 13 Zulhijjah, hari tasyrik tak boleh puasa. Nabi kata hari itu hari minum. Dalam hadis yang lain dipanggil sebagai ayyamu mina, hari-hari mina. Ketika hari 11, 12, 13 manusia sibuk melontar jamrah di Mina. Mina ini bukan hari untuk makan dan juga minum, bukan hari untuk kita berpuasa, hari makan dan juga minum. 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Kelebihan ibadat korban datang dalam hadis yang banyak lah, cuma kebanyakannya ada yang dhaif, ada yang palsu. Kita lihat hadis, kelebihan tentang hadis ibadat korban ini.
hadis riwayat Imam Tirmizi, ulama menyatakan hadis ni hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kalau kita bacakan tadi, ma amila adamiyun min amalin yauman nahar, tidak ada hari yang tidak ada amalan yang terafdal pada hari raya Aidil Adha melainkan menumbangkan binatang korban, kerana binatang korban akan dibawa datang pada hari kiamat dan kuku dia, kulit dia, bulu dia. Ini kita dah bacakan tadi hadis ni, dan hadis ni riwayat Imam Tirmizi dikategorikan sebagai hadis yang lemah, hadis dhaif. Yang keduanya mengenai dengan kelebihan ibadat korban, ma yurwa anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah ma hadhihi al-adahi qala sunnatu abikum Ibrahim. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah itu adahi, binatang-binatang korban ni, apa dia? Nabi kata, itulah sunnatu abikum Ibrahim, sunnah ayah kamu iaitu Nabi Ibrahim. Mereka kata, fama lana fiha ya Rasulullah, apa kena mengena dengan kami pada binatang korban ni dengan kami wahai Rasulullah? Makna apa kena mengena dari sudut pahalanya? Maka Nabi SAW menyatakan, bikulli sya'ratin minasuf hasanatun, setiap bulu daripada binatang korban itu dikira satu kebaikan. Itu riwayat daripada Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan hadis ini juga dikategorikan hadis yang lemah. Ada sebahagian mengatakan hadis ini terlampau lemah, tak boleh jadikan hujah. Perkara yang ketiga, hadis yang ketiga, ma amila adamiyun fi hadzal yaum afdal min dabin yuraq illa an takuna rahiman tusal. Tidak ada amalan anak Adam pada hari ini, hari raya Aidil Adha, lebih afdal berbanding binatang darah yang ditumpahkan, illa an takuna rahiman tusal, melainkan jadilah ia rahiman, satu hubungan, menghubungkan silaturahim yang terputus. Ini hadis juga diriwayat Imam Tabrani, hadis ini juga lemah. Perkara hadis yang keempat diriwayatkan daripada Nabi, iaitu Nabi kata, ya Fatimah, wahai Fatimah, qumi ila udhiyatik, bangun pergi lihat binatang korban kamu disembelih, fashhadiha, lihat dengan mata kamu, fa innalaki bikulli qatratin taqturu min damiha an yughfar laki ma salafa min dhunubik. Setiap titisan darah yang menitis akan diampunkan dosa kamu yang telah lalu. Fatimah tanya, ya Rasulullah, alana khassatan, adakah ini khusus untuk ahlul bait ataupun untuk kita semua, untuk orang-orang Islam? Maka Nabi kata apa? Bal lana walil muslimin, untuk kita dan juga untuk orang Islam keseluruhannya. Hadis ini riwayat Imam Tabrani, riwayat Imam Baihaqi. Sebahagian yang menyatakan hadis ini dhaif, lemah biasa. Sebahagian yang menyatakan hadis ini tahap mungkar, lemah, terlampau lemah, yang tak boleh jadikan dalil. Ada dua pandangan di kalangan ulama mengenai hadis ini. Banyak lagi hadis-hadis yang lain, cuma kita ringkaskan jelah. Yang terakhir daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, man wajada sa'atan, siapa ada kemampuan li'an yudahhiya, untuk dia buat ibadat korban, falam yudahhi, dia tak nak buat, fala yahduranna musallana, jangan kamu menghampiri masjid kami. Ini hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Ibnu Majah dan juga Imam Al-Hakim. Ini satu ancaman orang yang orang yang ada kemampuan tapi tak nak melaksanakan ibadat korban. Dan berdasarkan hadis ini juga, ancaman hadis ini, sebahagian ulama menyatakan hukum ibadat korban itu adalah wajib. Kita lihat hukum ibadat korban adalah sunat muakkadah. Sunnatun muakkadatun, sunat muakkad. Apa itu sunat muakkad? Hukum ibadat korban dalam mazhab Syafi'i, ibadat korban adalah sunat muakkad. Dan ibadat korban adalah satu syiar yang zahir, yang sepatutnya bagi orang yang mampu untuk menjaga ibadat ni setiap tahun. Dia buat setiap tahun. Imam Syafi'i menyatakan siapa yang tak buat, dia mampu tapi tak buat, hukumnya makruh. Sebab apa makruh? Sebahagian ulama kata wajib, sebahagian mazhab kata wajib.
Cuma mazhab kita ni adalah hukumnya sunat muakkad pada umat Nabi. Adapun pada diri Nabi hukumnya wajib. Pada diri Nabi ibadat korban adalah wajib. Nabi kata salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu'. 3 perkara sunat untuk umat aku, wajib untuk diri aku. Salah satunya ibadat korban, solat duha dan juga solat witir. Untuk Nabi wajib. Perkara yang kedua, dia adalah sunnatu ain. Sunnatu ain ni selalu kita dengar fardu ain. Ini sunat ain. Sunat ain ni bagi individu, bagi orang yang berseorangan. Dan ada juga sunat kifayah. Yang selalu kita dengar fardu kifayah, ada juga sunat kifayah. Sunat kifayah ni untuk penghuni rumah. Kalau dia satu rumah seorang aja, dia sebatang kara, itu dipanggil sunat ain. Sunat ain untuk dia sebab dia tak ada orang lain dah. Kalau dia berkeluarga dipanggil sunat kifayah. Untuk keluarga tadi, satu keluarga seorang je buat, itu dipanggil sunat kifayah. Sunat kifayah ni untuk keluarga seorang yang buat. Disunatkan bagi setiap di kalangan penghuni rumah, tetapi akan gugur sunat kifayah tadi dengan sebab orang lain dah buat ibadat korban tersebut. Cuma contohnya satu rumah ni, anak dia 5 orang, isteri dia seorang, dia seorang, semua 7 orang. Dalam satu rumah semua dituntut untuk buat ibadat korban. Dituntut. Semua dituntut. Cumanya sunat kifayah ini, tuntutan untuk buat kepada semua orang tu akan gugur. Bila gugur dengan seorang dah buat, antara 7 orang tadi satu rumah, seorang dah buat, itu dah cukup. Tapi dari sudut pahala, nanti kita akan bincangkan. Riwayat daripada Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya dengan sanad yang sahih daripada hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata kunna nudhi bisyatil wahidah yazbahuha ar-rajul anhu wa an ahli baitihi thumma tabaha an-nas ba'du fasarat mubahah. Kami menyembelih ibadat korban kambing, seekor kambing. Seorang lelaki dia sembelih seekor kambing untuk diri dia dan juga untuk keluarga dia. Diri dia pun seekor kambing untuk dia dan juga untuk keluarga dia. Ini mengenai dengan ibadat korban ni sebenarnya memang tidak dinafikan. Ibadat korban satu nama untuk seorang. Dia tak boleh berbanyak-banyak nama. Itu tidak dinafikan sebab dia 7 bahagian. Dalam hadis itu 7 bahagian. Cuma dalam masalah ini kita nak mensedekahkan pahala. Sedekahkan pahala beribu orang pun tak apa. Kita buat ibadat korban, kemudian kita sedekah buat ibadat korban, nama kita lah kita buat seorang kita. Cuma niat dalam hati ibadat korban ni aku nak sedekah juga pahala kepada arwah ayah aku telah meninggal dunia, kepada adik aku yang telah meninggal dunia, ataupun kepada isteri dia, tak buat ibadat korban, sedekahkan pahala sampai kepada isteri dia. Niat, maka akan sampailah sebab dia niat. Tapi dia bukan buat bubuh nama khusus untuk seorang, tak. Nama-nama dia, cuma dia share pahala, dia hanya sharing je. Persoalannya, adakah pahala dapat kepada semua penghuni rumah tu? Kalau satu rumah 7 orang, adakah dapat kepada semua? Pahala ibadat korban seorang buat, pahala semua dapat. Di sisi ulama Syafi'i kita, iaitu ibadat korban ini tuntutannya akan gugur daripada penghuni rumah dengan sebab seorang dah buat. Tapi bukan bermaksud pahala semua dapat, tak. Pahala seorang je lah dapat, siapa yang buat. Kalau satu rumah ada 7 orang, yang buat seorang dia dapat, melainkan dia niat, dia share pahala dia bersama orang lain, itu cerita lain. Baru dapat. Hanya saja akan dapat pahala kepada orang yang buat, tidak kepada orang lain. Kasolatil janazah, seperti solat janazah juga lah. Solat janazah pahala dia kepada orang yang buat je. Orang yang tak buat tak dapat, tidak dapat pahala. Azan tu azan tu.
Muhammad Rasulullah Allahumma rabb sayyidina ati sayyidina Muhammad wa syarif wa ba'athu maqam. Kita sambung sikit je lagi mengenai dengan satu penghuni rumah. Seorang buat, dia saja dapat pahala, yang lain tak dapat pahala, melainkan dia share pahala bersama dengan penghuni rumah yang lain. Seperti solat jenazah lah. Solat jenazah ni seorang buat dah cukup, gugur tuntutan kepada orang lain, tapi rugilah, dia tak dapat pahala lah, sebab dia tak buat semayang solat jenazah. Solat jenazah ni kalau ada 100 orang yang buat, seorang aja tak apa, cukup. Yang penting yang buat tu adalah lelaki yang balik, sudah cukup. Tapi yang lain gugur tuntutan, tapi tak dapat pahala sebab dia tak buat solat jenazah, dia tak laksanakan. Solat jenazah boleh buat berapa trip pun. Kalau ramai sangat, sampai beratus ribu orang nak solat jenazah dia, mungkin boleh buat sampai 20-30 trip. Tapi bukan orang yang sama lah. Sebab solat jenazah sekali je, mengikut pendapat yang kuat, dia tak boleh berulang-ulang. Berulang-ulang boleh, tapi jangan orang tu berulang-ulang solat jenazah. Solat jenazah, lepas orang trip pertama keluar, trip kedua pula orang lain, itu boleh berulang-ulang. Yang tak bolehnya orang yang sama, dia sembahyang kat 10 kali solat jenazah. Itu yang tak dibenarkan mengikut pendapat yang kuat lah. Sunat kifayah kepada ahlul bait. Ahlul bait tu siapa? Dia penghuni rumah tu siapa? Dhabit dia, ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan mereka ini adalah fi nafqatin wahidatin, dalam satu nafkah. Makna penghuni rumah adalah kita, anak-anak dan juga isteri. Kalau kita duduk sewa rumah, share duit, satu rumah ada 4 orang, tapi dia bukan isteri kita, bukan anak kita pun, satu tempat kerja kita share satu rumah, maka tak dikira penghuni rumah. Penghuni rumah makna satu keluarga, anak isteri dan juga suami, ataupun orang bawah tanggungan je lah. Kalau mak dia duduk sekali dengan dia, bawah tanggungan dia termasuk sekali. Dalil ashab, iaitu sunat ibadat korban bagi kita dan wajib bagi hak Nabi, seperti mana riwayat Ibnu Abbas, kutiba alayyan nahar walam yuktab alaikum. Ibnu Abbas kata, dia mengangkat hadis ini, merofakkan hadis ini kepada Nabi, difardukan kepada aku, Nabi kata, ibadat korban dan tidak difardukan kepada kamu. Apa dalil kita yang menyatakan sunat? Yang pertama, Imam Nawawi menyebutkan, Imam Nawawi menghasankan sanad ini, riwayat Imam Al-Baihaqi daripada Huzaifah bin Usaid. Dia kata, laqad ra'aitu Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ma yudhhiyani an ahlihima khasyata an yustanna bihima. Sesungguhnya aku lihat Abu Bakar dan juga Umar, mereka tak buat ibadat korban, tak buat untuk keluarga mereka berdua. Dia tak buat ibadat korban kerana takut orang lain akan menganggap perkara ini wajib juga, ikut turut serta buat. Jadi menunjukkan ibadat korban bukan wajib. Kalau wajib, Abu Bakar pasti buat, Umar pasti buat, dan dia tak akan tinggal dengan sengaja sebab dia ada kemampuan. Usaid bin Hudayr radhiyallahu ta'ala anhu, annahuma fa'ala dhalika li'alla ya'taqidu an-nas wujubaha. Usaid bin Hudayr dia faham bahawasanya Abu Bakar ni dia buat ibadat korban, cumanya manusia tak tahu, supaya manusia tak menganggap perkara ini adalah wajib. Itu pendapat Usaid bin Hudayr. Dalil yang kedua adalah Ummu Salamah. Dalil yang terakhir, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW bersabda, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Apabila masuk 10, 1 sampai 10 Zulhijjah, awal Zulhijjah, masuk bulan Zulhijjah, seseorang yang menjadi peserta korban, maka tak boleh dia tanggalkan rambut dia, dia cabut bulu dia, dan juga dia cabut bulu yang ada ke kuku dia, dan juga bulu yang ada pada kulit dia. Ini menunjukkan kalau wajib ibadat korban. Sebab apa Nabi kata apabila salah seorang hendak mahu menjadi peserta korban. Jadi makna bukan wajib.
kalau wajib Nabi tak menggunakan perkataan ingin, hendak, mahu menjadi peserta korban. Jadi ini antara sedikit yang sempat saya bincangkan pada malam ni mengenai dengan ibadat korban. Dalam bab ini ada banyak persoalan yang terungkai lah dalam mazhab Syafi'i kita, mengandungi lebih kurang 171 page. Saya hanya sempat baca pada malam ni 23 page. Tuan-tuan boleh layarilah. Kalau tuan-tuan ada Facebook, tuan-tuan lihat Pusat Tahfiz At-Taqwa, tuan-tuan akan lihat saya akan ini dalam siri yang pertama, esok siri yang kedua di Surau Darul Huda. Tuan-tuan boleh lihat dalam page Facebook Pusat Tahfiz At-Taqwa tersebut, dan hari lusa di Surau At-Taqwa lah, Lorong Enggang 15. Itu siri yang ketiga. Sebelum saya berangkat pada minggu akan datang, insya-Allah saya akan cuba sekadar mana yang boleh lah. Cukup sekadar itu. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.